Yo guys, welcome to my video. Pada setiap penghujung tahun, aku akan bagi award kepada smartphone yang dilancarkan pada tahun 2023. And strictly dekat tahun 2023 saja. And which one? Mana satu yang jadi terbaik antara kesemua yang dilancarkan ni? And tu pun based on aku punya experience sendiri dan juga aku punya unit sendiri bila dapat dekat Suria ni buat review dan sebagainya. Based on aku punya opinion, aku punya pengalaman. Bukan aku baca dekat review orang luar ataupun pakai je video orang lain untuk buat review. Tak, ni based on aku punya pengalaman sendiri, duit aku sendiri, dan ada juga brand yang hantar untuk aku review tapi bukan berbayar. Okay, aku review memang untuk bagi tahu korang apa kekurangan dan juga apa kelebihan smartphone tu. Alright, aku dah tak sabar dah sebab kita ada beberapa awards yang quite exciting news untuk bagi tahu dekat korang. Sebab kalau ikutkan tahun ni sebenarnya agak flip the table lah, sebab result yang aku tak sangka dapat dekat jenama yang aku least expected, tapi tahun ni dia execute. Dia dah tengok, dia dah pantau betul-betul pada tahun 2022 apa kekurangan yang dia ada and apa kelebihan orang lain ada. So dia execute betul-betul. Kali ni dia ada dekat dalam award. It's quite surprising kalau ikutkan and agak controversial. Kita akan mulakan dengan kamera phone terbaik pada tahun 2023. Telefon mana yang aku akan bagi untuk kategori itu, sebab it's quite hard untuk decide sebenarnya. Kalau ikutkan telefon dekat sini semua ada high megapixel, tapi tahun ni kalau ikutkan kita dah tak kira sangat dengan high megapixel count. Kita dah tak pandang pun sangat-sangat. Kita hanya tengok kepada end result, which is hasil gambar dia saja, and compare dengan orang lain. Walaupun orang lain ada macam like 12 megapixel, ada yang 48 megapixel ke, bandingkan dengan 200 megapixel, 50 megapixel tu pun kadang-kadang lagi better daripada yang 200 megapixel. So that's how good orang optimize antara sensor, dia punya post processing and even lenses pun kalau ikutkan dia ambil kira. Okay, untuk award tahun ni aku akan bagi the best camera in the business tahun 2023 adalah Google Pixel 8 Pro. Fazli, kenapa kau pilih Google Pixel 8 Pro berbanding dengan yang lain? Kalau ikutkan kamera setup dia hampir sama sahaja macam yang previously ataupun Google Pixel 7 Pro. Contohnya macam dia ada wide camera 50 megapixel and then dia punya ultra wide. Lepas tu dia punya zoom pun kalau ikutkan almost similar sahaja dengan yang previous version. Apa yang membuatkan kali ni special kalau ikutkan? Okay, untuk orang yang fokuskan terhadap fotografi, apa yang paling susah korang nak dapat? Yes, expression muka. Dengan software basic yang ada dalam Google Pixel ni sebenarnya adalah satu tools yang bagi aku sangat-sangat berguna. Even kalau korang tangkap gambar and tak dapat expression yang betul, korang tak boleh nak fix benda tu dekat dalam mana. Dalam Photoshop pun susah. Betul tak? So dekat sini korang actually ada pilihan benda tu and actually sangat membantu untuk guna bila korang tangkap gambar orang manusia contohnya. Bukan aku ambil feature basic ni sebagai pengukur daripada segala segi. Tengok juga dia punya hasil gambar, dia punya contrast, dia punya white balance yang betul, and then dia punya sharpness, calibration antara lens dan juga sensor tu adalah perkara yang sangat-sangat penting. So dekat sini aku akan cakap Google Pixel 8 Pro is the best. Even kalau ikutkan dia punya video pun bagus juga. Untuk orang yang suka rakam pada masa sekarang kan, zaman orang post video dekat Instagram, dekat TikTok, guna vertical, selalu guna suara untuk bercakap, this one ada audio eraser ataupun audio magic eraser and boleh padam semua background noise tanpa perlu menggunakan mikrofon secara eksternal. So that's how good Google Pixel is bila comparekan dengan mana-mana yang ada dekat sini. So ya, Google Pixel 8 Pro, tahniah, kau menang kamera phone terbaik pada tahun 2023 ni. Seterusnya adalah telefon mempunyai bateri terbaik pada tahun 2023. Which one yang aku akan bagi pada tahun ni? Kalau ikutkan tahun lepas aku tak bagi kepada kapasiti yang paling besar pun, tapi fokuskan kepada efisiensi yang ada untuk sesebuah smartphone tu. And it's been macam aku punya award sendiri cakap pasal battery life ni, sebab aku tak nampak bateri yang besar adalah satu benda yang orang kata revolutionary sangat, tapi it's a nice spot and dia punya masa penggunaan pun memang betul-betul jauh, memang betul-betul lama. So tu yang penting bagi aku regardless terhadap battery capacity. So untuk award kali ni, bateri terbaik yang aku boleh bagi adalah dekat Oppo Find N3 Flip.
Telefon ni kalau kan, korang boleh cakap, Fazli, this is a flip phone. Apa yang specialnya pasal telefon ni kan? Kau akan ingat, struggle untuk sesebuah jenama tu buat telefon flip macam ni adalah dia punya ruang untuk letak bateri on a single cube ataupun a single bar. Maksudnya dalam telefon ni dia actually ada dua bateri bar ataupun dua bateri, satu dekat atas, satu dekat bawah. Sebab korang tak boleh letak bateri yang besar sekaligus, sebab korang tak boleh nak band bateri macam dia punya screen. So dekat sini Oppo dapat pack dia punya bateri sampai 4300 mAh. On top of that, dia actually ada screen dekat depan ni untuk compensate korang punya orang kata screen yang besar ni, and guna screen yang kecil ni untuk buat benda-benda yang macam tak penting sangat. Contohnya macam reply messages ke, and tak menggunakan bateri ataupun kuasa yang banyak, so that dapat jimat bateri. Bila ada 4300 mAh bateri, dia dapat jimat kau punya bateri lah, and prolong kau punya penggunaan telefon ni sepanjang hari tu. So dekat sini aku akan bagi award dekat Oppo Find N3 Flip daripada Oppo ni sih. It's quite special bagi aku, and even kalau ikutkan dia ada kamera yang bagus, kau boleh ambil selfie yang menggunakan Hasselblad punya calibration, which is good. Next one adalah paling favorite aku bila cakap pasal OS, sebab aku sangat-sangat pentingkan kepada operating system bila cakap pasal sesebuah smartphone. Sebab tu adalah major thing yang korang akan guna, korang akan tengok hari-hari, and korang akan orang kata experience hari-hari. Kalau ada OS yang teruk, korang takkan dapat suka pun telefon tu, walaupun dia ada kamera terbaik ke, korang ada banyak benda features yang available ke, tapi kalau OS ni teruk, memang tak dapat lah. Pendek kata macam tu. So that's why aku suka dengan OS yang dapat tawarkan paling lancar, paling tak ada masalah, dan paling different daripada orang lain. OS yang terbaik pada tahun 2023 jatuh pada Samsung One UI. Korang sendiri tahu, Samsung actually fokuskan terhadap productivity bila cakap pasal operating system, termasuklah dia punya DeX, dia punya connectivity antara AIoT contohnya. Semua benda tu actually ada ekosistem daripada Samsung sendiri. So One UI ni, in terms of dia punya smartphone pun, kalian kan, dia one of the first juga untuk update kepada Android 14, dan kau boleh nampak dia punya UI sekarang dah nampak different daripada orang lain. Even dia tak pakai, dia tak nampak pun macam stock Android. Biasanya bila aku cakap pasal operating system, aku kalau boleh nak operating system as stock as possible. Cakap pasal Google Pixel, yang even aku tak prefer Google Pixel sekarang. Kau bayangkan apa yang Samsung buat adalah untuk orang cari cara terbaik untuk guna dia orang punya smartphone. Sebab Samsung actually dia tak ikut design orang lain tau. Dia hanya buat dia punya sendiri. Dia rasa mana yang terbaik untuk dia punya customer, mana dia rasa sesuai untuk dia punya customer, and mana dia rasa kena pada tahun tu especially. So dekat sini aku akan bagi dekat Samsung. And jangan lupa juga dia support benda-benda yang produktif. S Pen pun ada dekat dalam smartphone. So that's how aku cakap OS daripada Samsung ni, One UI adalah yang terbaik in a business. Aku akan cakap macam tu lah. So tahniah Samsung sebab dapat OS terbaik, that is One UI daripada Samsung pada tahun 2023 ni. Moving on, kita akan pergi dekat the best design ever pada tahun 2023 ni. Kalau ikutkan, design pada tahun 2023 ni lah yang paling aku suka sekali, sebab dia nampak matang, dia nampak solid, dan rasa pun memang best dekat tangan. So kita cakap pasal, bila korang tengok je design tu, korang actually nak pakai smartphone tu. Adakah korang rasa iPhone dapat menang benda tu just dia tukar kepada titanium finish? Tak juga. Sebab walaupun dia pakai titanium finish, dia still lagi nampak sama macam previously. So kalau ikutkan dia punya design, termasuklah kepada dia punya sensor kamera tau. So sensor kamera contohnya macam dekat iQOO ni, iQOO 12 ni, dia punya glass dekat kaca ni actually curve. So lain sangat-sangat daripada apa yang ditawarkan dekat atas meja ni pada tahun 2023. Dekat situ adanya unik pada iQOO 12 yang even dia collaboration dengan BMW. So straight to the point, aku akan cakap best design ever pada tahun 2023 ni, aku akan bagi dekat Nothing Phone 2. Ada a few reason kenapa aku suka design yang ada pada Nothing Phone 2 ni. Main reason dia adalah, kalau korang tengok aku pakai telefon ni dekat public, one thing yang korang akan tanya adalah,
tu phone apa. Even orang tu tak kenal smartphone ni, orang akan cakap tu phone apa. Sebab apa? Sebab design dia tak macam a normal smartphone kan. Dia nampak macam a very different breed of smartphone. And even kebanyakan orang bila tengok tu pun, dia tak kisah pasal dia punya hardware, dia punya processor, dia punya kamera. Dia nampak cool dia dekat situ. Faham tak? So that's how aku cakap design pada Nothing Phone 2 ni memang different breed daripada orang lain. Sekarang pada tahun 2023 dia dah ubah a few things. Contohnya macam belakang ni actually ada curve design. So tak ada lagi rasa macam sharp edges dekat belakang, and rasa selesa sangat-sangat pegang dekat tangan. Dia punya kerangka ni is almost the same saja. Boring stuff, tapi bila cakap pasal unik yang ada dekat sesebuah telefon tu, telefon ni memang ada. And even aku ada tengok orang cakap dia just beli phone ni just sebab dia dapat kata estetik dekat belakang. Design belakang ni yang penting bila cakap pasal sesebuah smartphone. Bila korang pakai telefon yang lawa, korang lagi suka tengok dia hari-hari, even kalau korang tak guna pun. Jujur cakap, kalau cakap pasal design, that's how aku tengok design. Tahniah dekat Nothing sebab dapat award the best design pada tahun 2023 ni. Moving on, kita akan pergi dekat the best value smartphone pada tahun 2023. Dia tak eksklusif dekat flagship je kali ni, sebab kita nak tengok most of stuff korang boleh ada dalam satu telefon. Tak kira dia ada prosesor yang terbaru ke, dia ada prosesor flagship ke, tapi kalau kan dia the best value. Dia tak ada skandal apa-apa, isu pun tak ada. Dia most of the time is okay, and harga dia tak cecah sampai RM3,000. Telefon apa tu? Aku akan bagi the best value smartphone sekarang ni adalah Xiaomi 13T. Kenapa aku cakap macam ni? Sebab telefon ni kalau dia tak pakai flagship punya processor, dia pakai MediaTek. But korang tak tahu, dia actually ada collaboration bersama Leica. Bila cakap pasal best value, korang tak nampak Leica tu sebagai jenama murah. Telefon ni harga dia adalah RM1,999. Tapi most of things yang korang guna, korang buat hari ni, boleh buat dekat dalam telefon ni. Aku tak cakap orang lain lacking, tapi yang ni has the best value yang korang dapat cari. Satu benda yang orang pandang Xiaomi 360 bila dia collab bersama dengan Leica, hasil dia memang best berbanding dengan telefon yang lain sekarang. And other than that, korang dapat finish yang biasa-biasa saja. But untuk harga macam ni, aku cakap why not? So tahniah kepada Xiaomi sebab dapat menang the best value smartphone pada tahun 2023 ni. Next one adalah the best budget flagship yang korang boleh dapat pada tahun 2023. Tak bermaksud tahun 2023 hanya tahun 2023 saja. Korang boleh pakai pada tahun 2024 and still be fine with it and get most of features. And aku janjikan dekat korang, kebanyakan telefon akan pakai prosesor ni when launching pada tahun 2024. That's how good best budget flagship pada tahun ni. And award tu aku akan bagi pada, cuba korang teka, iQOO 12. So telefon ni actually ada pakai Snapdragon 8 Gen 3 tau. So korang pergi dekat mana-mana smartphone sekarang, kebanyakannya hanya pakai Snapdragon 8 Gen 2 ataupun Plus version. So model ni pakai yang latest and harga dia pun tak mahal, RM3,399. Tak cecah RM4,000, tak cecah RM3,500 pun. And even kalau korang beli pada waktu yang betul, kau akan dapat harga dia lagi murah. Even ada like RM2,999. Dia adalah sebuah telefon yang performance driven. Maksudnya dekat sini, kalau korang memang utamakan untuk main game, this is the phone yang korang nak. And kebanyakan best budget flagship pun kita fokuskan terhadap performance yang penting. Kamera tu nombor 2, and even dia punya bateri pun nombor 2. Yang penting dia punya processor on par dengan kebanyakan flagship yang mahal, harga RM5,000, harga RM6,000. Tapi korang boleh dapatkan telefon ni performance macam ni, harga dia dalam RM3,399. So tahniah kepada iQOO 12 sebab dapat menang the best budget flagship pada tahun 2023 ni. Alright, next one kita akan pergi dekat the best feature pada tahun 2023 ni. Apa benda tu? Tahun lepas agak controversial sebab aku cakap pasal Dynamic Island. Tapi aku nampak Dynamic Island pada tahun 2023 ni akan berubah. Pada tahun 2024 juga mungkin korang akan berubah tanggapan terhadap Dynamic Island. So kita nak tengok benda yang produktif sikit. Kali ni aku akan bagi the best feature pada tahun 2023
adalah Oppo Find N3 Fold. Kenapa aku cakap dia punya telefon ni actually ada feature yang the best pada tahun 2023. Feature apa tu bila aku cakap pasal the best one? Aku akan cakap dia punya feature terbaik adalah Boundless View. So Boundless View ni adalah satu feature untuk korang guna sebagai productive stuff. Kalau korang buka banyak apps, lepas tu pada masa yang sama nak scroll down ataupun nak switch in between, this one Boundless View adalah yang terbaik untuk korang guna. Sebab korang boleh view full page, korang nak tukar in an instant, on a swipe of a button je, and tak ada lagi jenama phone yang dapat buat apa yang Oppo dapat buat dekat sini. Even Samsung Galaxy Z Fold 5, bila korang tengok kebanyakan multitasker, dia macam agak cramp, lepas tu tak produktif sangat, and korang rasa macam a bit claustrophobic bila buat multitasking kan. Tapi apa yang Oppo buat adalah buatkan dia punya multitasking tu rasa macam sebuah paper. So bila macam ni, korang akan lagi mudah dekat kepala untuk navigate antara ketiga-tiga tu. Kalau tak, korang rasa macam serabut sangat-sangat sebab ada banyak benda in a screen. Korang faham tak? So benda tu sebenarnya sangat penting bila cakap pasal UI, experience, and bila cakap pasal Boundless View ni adalah orang kata cara yang terbaik untuk buat multitasking dalam sebuah smartphone, especially a foldable punya smartphone. Tahniah Oppo sebab menang best feature pada tahun 2023. Seterusnya kita akan pergi dekat the best foldable phone pada tahun 2023. Sebab kau boleh tengok dia ada flip, kita ada fold, kita ada rollable dan macam-macam lagi. So which one is the best pada tahun 2023 ni? Aku akan bagi dekat macam aku cakap 360 punya tahun, Oppo Find N3 Fold. So yang ni kalau ikutkan terbaik dari segi, orang kata banyak segi lah. Contohnya macam dia punya screen tu memang tak rasa crease sangat-sangat, and korang boleh view video tanpa perasan crease dekat tengah tu. So aku tak tahu macam mana Oppo dapat buat benda macam ni. Dia punya mechanical, dia punya style screen buatkan korang lagi yakin untuk guna dia punya foldable display, and korang tak takut. Not just that, dia ada kamera yang bagus, which is kamera daripada Hasselblad ataupun collaboration bersama Hasselblad. Ada 3 setup kamera, and even bila korang tengok dia punya flip ni pun dia ada 3 kamera tau. Usually kalau flip macam ni hanya ada 2 saja limitation dia, tapi tahun ni Oppo dia pergi orang kata extreme limit, and dia punya design pun lawa, and harga dia agak expensive, but untuk dapat yang terbaik korang kena bayar harga macam itulah juga. So tahniah Oppo sebab dapat menang the best foldable phone pada tahun 2023, yang majoritinya dulu diambil oleh Samsung Galaxy Z Fold. Seterusnya kategori ni kalau ikutkan dia macam agak kontroversial sikit sebab orang lain tak fokus macam apa yang dia buat. Mula-mula aku macam ragu-ragu, tapi bila fikir balik, awak ni patut di-recognize. Sebab apa? Sebab dia je yang buat, orang lain tak buat. So orang lain patut fokus juga. Award apa yang aku cakap tu? That is telefon paling tahan lasak pada tahun 2023. Okay, kau mesti tahu kan telefon dia telefon apa? Yes, telefon tu adalah Honor X9B. So telefon ni kalau kan aku dah buat video masa zaman dulu lagi, Model X ni. Dan yelah sekarang kita nampak dia fokus dia dah makin berubah dah. And kalau kat sebelum ni ada juga fokuskan macam apa yang Honor buat. Tapi kali ni aku tak nampak orang lain fokuskan pun. And cara dia kukuhkan segala telefon ni sebenarnya agak amaze aku lah kan. Bila kita cakap pasal ketahanan, apa-apa je yang korang buat pada telefon tu usually dia akan macam enforce segala benda kan. Tapi kali ni apa yang Honor buat, cara dia adalah pastikan dia actually dapat serap hentak instead of tahan lama. Faham tak? Instead of macam dia strengthen the frame, the glass, memang ditahankan, tapi dia macam direct dia punya impact tu kepada something yang macam lembut. So dekat sini itulah apa yang Honor buat so that dia dapat tahan lama. Siapa yang actually nak sebuah telefon yang tahan lasak? Ramai orang. Orang yang macam like clumsy, orang yang suka jatuhkan phone dekat atas lantai, orang yang selalu sleep time keluar kereta dan sebagainya. So orang-orang macam ni lah yang perlukan telefon
macam Honor X9B. And even korang nampak dekat sini, ni adalah telefon yang aku buat test tau. Aku cuba patahkan, aku cuba hantar, aku cuba baling. Telefon ni lah still nampak macam masih lagi baru. So that's how telefon ni dapat menang telefon yang paling tahan lasak pada tahun 2023. Korang buat apa-apa pun still tak dapat nak pecahkan. That's how good Honor X9B ni. Tahniah kepada Honor sebab dapat menang model X9B, telefon paling tahan lasak pada tahun 2023. Sekarang kita akan pergi dekat telefon terbaik pada tahun 2023. Kita consider dia punya bateri, dia punya kamera, dia punya OS, dia punya performance, sampailah dia punya charging speed juga. Kita tengok and nampak sangat-sangat bagus, and aku dah macam okay dah consider dah. Tapi kalau kan dia tak perfect segala segi, but dia ada the best features yang orang lain tak dapat nak buat. Telefon apa tu? Telefon terbaik pada tahun 2023 ni jatuh pada Samsung Galaxy S23 Ultra. So telefon ni memang daripada dulu lagi aku consider telefon yang terbaik, and aku cari juga pemenang ataupun yang dapat rival apa yang Samsung dapat buat. Contohnya macam dia pakai Snapdragon, lepas tu dia ada screen yang bagus, calibration yang bagus, and dia punya ratio pun bagus. This is a nice spot untuk korang dapat. Kalau korang ada duit dalam 5,000 lebih, telefon ni korang boleh dapat. And even kebanyakan kali Samsung dapat jual dia punya smartphone ataupun flagship ni, korang akan dapat diskaun macam 500 dan sebagainya. All those features sangat berbaloi untuk korang pergi ke arah S23 Ultra. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab dia ada stylus, dia ada DeX features, dia ada screen yang bagus, dia ada kamera yang bagus, dapat zoom sampai sejauh alam yang korang nak, and even boleh tangkap gambar bulan. Lepas tu apa lagi? Dia ada payment dia sendiri, dia ada OS. To me memang signature daripada Samsung sendiri. So that's why aku cakap Samsung Galaxy S23 Ultra adalah telefon yang terbaik pada tahun 2023 ni. Apa jadi dekat iPhone, Fazli? Yang tu nantilah aku akan cerita. Okay, selepas ni. Now kita akan pergi dekat kategori telefon paling teruk pada tahun 2023 ni in terms of dia punya software and all the things. Kalau kan aku banyak komplain dekat social media pasal telefon ni sahaja, and even aku dah buat video pasal tu. Korang mungkin tahu telefon tu telefon apa? That is iPhone 15 Pro Max. So telefon ni kalau kan dulunya kita nampak sebagai sebuah telefon yang mahal yang tak ada masalah, betul tak? Tapi pada tahun 2023 benda tu berubah secara 360 darjah. Dan aku boleh janjikan dekat korang, sepanjang aku pakai telefon Android macam ni, yang ada dekat atas meja ni, tak ada satu pun yang dapat bagi aku masalah yang aku tak suka, even terhadap banking apps. Telefon ni bagi aku sangat banyak all sorts of problem yang aku tak dapat nak fikir ada dulu dekat sebuah iOS, tapi ada dekat dalam iOS. Aku tak faham kenapa, and even aku tengok ramai orang komen cakap diorang ada isu yang sama. So dekat sini not just that, bukan terhadap software sahaja. Korang tengoklah dia punya heating issues tu. Apple actually lancarkan ataupun release a software update just untuk settle that issue, and even sekarang aku tengok ramai lagi yang masih lagi cakap isu tu masih lagi ada walaupun dah pakai software update. So dekat sini aku boleh cakap telefon ni actually ada banyak problem, and even aku boleh janjikan dekat korang, aku typing dekat sini tak sedap dah. Dia punya keyboard tu memang lag betul. Experience aku pun has not even getting better. Dia punya software ni is a whole nother level of teruk. So untuk harga yang aku bayar macam ni, aku cakap well, you deserve it. And even dia punya charging speed pun not the fastest kalau ikutkan. So telefon yang paling teruk pada tahun 2023, iPhone 15 Pro Max. Tahniah Apple. Sekarang kita akan pergi dekat telefon pilihan subscriber pada tahun 2023. Aku run poll ni dekat YouTube secara eksklusif, so korang boleh vote dekat sana. Telefon apa yang korang rasa, telefon yang korang nak sangat-sangat ada dalam poket korang sekarang. Aku bagi semua flagship dan korang dah pilih. Dekat sini actually aku tengok ramai sangat orang vote Samsung dan juga surprisingly Nothing Phone 2. So telefon ni memang kata ramai orang start
acknowledge. Dan telefon pilihan subscriber pada tahun 2023 kali ni adalah iPhone 15 Pro Max. Aku tak tahu sama ada korang betul-betul pakai telefon tu ataupun just wish korang pakai telefon tu. Tapi tu adalah aku nampak lah kenapa. Sebab dia dah tukar kepada titanium color, dia punya signature, and nampak pun mahal. Bila korang pakai telefon ni pun orang macam wow, pakai iPhone shirt. So that's how orang nampak iPhone ni macam status bila korang pakai sesebuah telefon tu kan. So understandable. Tapi kalau korang nak cakap telefon terbaik, masih lagi Samsung Galaxy S23 Ultra. And even kalau korang pergi dekat budget flagship pun, is not bad kalau ikutkan. And aku pujilah dengan apa yang Oppo buat sampai dapat menang a foldable terbaik pada tahun 2023. And even kalau ikutkan dia punya bateri terbaik ni, aku pilih sangat-sangat strict sebab telefon ni paling lemah dia punya battery life. Dia dapat menang dengan flawlessly. Kalau kau dapat guna dalam masa 1 hari, tak ada masalah. Tak lupa juga dengan hasil Google Pixel 8 Pro. Dia punya hasil gambar tu memang terbaik bagi aku. Lepas tu dapat tukar expression muka. Kita tak nampak dekat mana-mana software. Ada, tapi sangat susah. Nak guna pun probably not as good macam apa yang Google dapat tawarkan dekat sini. Best take, ingat tu. Alright, aku harap korang berpuas hati dengan semua pilihan awak yang aku dah bagi ni. So kalau korang nak start beli, tak ada masalah sebab telefon ni memang future proof untuk tahun 2024. Even kalau aku cakap pasal iQOO pun, sebab korang mesti tak pernah nampak aku review iQOO pada tahun lepas. Tahun ni dia orang start macam bagi semua device. So terima kasih juga terhadap semua brand yang dah bagi aku rasa, dah bagi aku buat review dan dapat bagi aku simpan ke semua device ni untuk aku buat sebagai reference pada masa akan datang. Terima kasih sangat-sangat, and aku harap dapat berjumpa lagi pada tahun 2024. Macam biasa guys, leave a like and subscribe. So make it smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!